Maknanya imam nak buat macam mana? Biar bacaan bersamaan dengan perbuatan. Jangan bangun dulu baru baca. Rosak makmum sangat tidak. Sebab kawan tu ingat dapat rakaat, dia tak tambah lah. Walhal dia tak dapat rakaat. Maka imam kena jaga Sami Allahu liman hamidah. Barulah timbul toleransi antara imam dengan makmum. Faham mana ibarat? Habis masalah yang pertama. Kesimpulan, Allahu Akbar ni kenapa boleh baca sampai 14? Kerana perubahan bagi rukun. Satu. Yang kedua, masalah yang lebih penting kalau tak faham tanya. Hukum yang kedua, kenapa Allahu Akbar ni boleh baca sampai 14 rakaat? Maknanya begini, Allahu Akbar pun sah, Allahu Akbar pun sah. Dijawab, kenapa Ustaz Allahu Akbar ni boleh baca ketika takbiratul ihram sampai 14 rakaat? Baik. Dalam kitab Hidayatus Sabyan pada menceritakan maqamiyat yang 3, yakni qasad, ta'arud dan ta'ayun ataupun ta'yin. Baik. Maka tuan-tuan, ulama memecahkan dalam kitab Hidayatus Sabyan ulama memecahkan 36 tempat cara nak masuk niat. Tengok huruf 8, alif lam lam ha, alif kaf, alif kaf ba ra, huruf 8. Lapas 2 Allah Akbar. Tapi cara nak masuk niat ada 36 tempat. Selama ni tuan-tuan masuk niat di mana? Sudah. Ni yang kata banyak tak mengaji masalah niat Tak, sebab timbul tuan-tuan perkara yang kecil. Bila tak mengaji dibesarkan. Macam yang berlaku di Tenang tuan-tuan, isu bersalam itu isu agama, bukan isu politik. Tapi kenapa nak dipolitikkan? Sebab berkait rapat dengan masalah politik. Bersalam, kawan tu tak bersalam pun tak apa, nak bersalam pun boleh, syarat kena berlapis. Tapi ni akhir zaman tuan-tuan, benda kecil, tapi kalau dipolitikkan menjadi isu dan sebagainya, padahal benda hukum. Baik, kembali kesimpulan, tuan-tuan sembahyang lama dah timbul masalah takbir Allahu Akbar. Selama ni aku ambil kaedah yang mana? Sebab kalau tuan-tuan tak mengaji masalah ni itu yang puak-puak Wahabi mudah masuk. Kalau puak Wahabi kata niat tak payah tuan-tuan, terus takbir Allahu Akbar. Sebab dia kata niat ni bukan bacaan, bukan pertuturan, bukan lapas dan sebagainya. Memang kita kata niat bukan bacaan, tuturan dan sebagainya, tapi perlu ada peraturan. Mana mungkin orang tak sembahyang 40 tahun contoh, tiba-tiba tentang hidayah nak bertaubat tiba-tiba sembahyang boleh terus buat tak? Allahu Akbar, boleh buat niat tak? Mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Baik. Jadi kesimpulan hari ini, hamba nak syarah macam mana yang dikatakan jenis 36 niat Baik. Sebelum kita hurai dahulu, kita hurai yang ni dahulu. Niat yang wajib cuma 3. Ingat jangan tanya lagi. Maksud jangan tanya tu faham selalu dah. Sebab pengalaman hamba bila kuliah muslimat, banyak orang bertanya lagi masalah ni. Baru semalam kuliah muslimat, satu muslimat tanya berkenaan sembahyang tahajud. Dia kata, Ustaz, sunat ke bila sembahyang dengan suami dia kena kata makmum? Dah. Hamba kata dalam sembahyang yang wajib cuma 3. Aku sembahyang fardu zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur. Qasad aku sembahyang. Ta'arud bagi tahu fardu ke sunat. Ta'yin benda yang kita buat tu suruh ke asar. Yang wajib cuma 3. Yang belakang tu sunat. 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala nak kata pun boleh, tak kata pun tak apa. Cuma kalau Jumaat wajib tambah lagi 1, makmum. Aku sembahyang fardu Jumaat, makmum. Aku sembahyang fardu Jumaat, imam. Ada sembahyang lain yang wajib 3. Kalau sunat jadi 2. Aku sembahyang sunat, jadi dah. Dah. Baik, habis. Yang kedua, tengok pelan-pelan. Bila sebut niat-niat ni tuan-tuan, kata ulama niat terpecah kepada 3. Pertama namanya niat kamaliyah. Apa makna niat kamaliyah? Yakni niat para-para nabi dan para-para wali. Baik. Bagaimana contoh
contoh yang dikatakan niat kamaliyah, dia memasukkan qasad ta'arud ta'yin dalam kesempurnaan Allahu Akbar. Yang ni cuma cerita semata-mata cerita semata dah. Kita tak boleh buat dah. Ni makam para-para nabi. Artinya sempurna Allahu Akbar, sempurna qasad ta'arud ta'yin. Allahu Akbar, sempurna datang lintasan qasad ta'arud ta'yin. Baik, ini cuma cerita semata-mata kerana makam para-para nabi dan para wali. Satu. Yang kedua, yang ni kena jaga. Contoh niat yang kedua, namanya niat tauzi'iyah. Apa dia niat tauzi'iyah? Yakni memecahkan niat kepada dua lapas. Contoh, ketika tuan-tuan baca Allah di lidah, dekat hati tuan-tuan sebut qasad, aku sembahyang. Contoh dah. Ketika tuan-tuan kata pada lidah akbar, tuan-tuan kata pada hati ta'arud dengan ta'yin. Allah, aku sembahyang. Lepas tu akbar fardu zuhur. Maka ulama kata contoh niat ni tak sah. Dah. Siapa yang buat niat ni bermula pada hari ni dan ke belakang, sembahyang dia sah. Dah. Kenapa sah? Sebab dia jahil, tak mengaji. Terima tak terima, nombor dua, kembali kepada Allah. Tapi bermula pada malam ini dan ke hadapan, kalau tuan-tuan beramal lagi, jaga. Dikuatiri sembahyang kita tak sah. Dah. Kita jawab. Kenapa ulama kata doa niat tauzi'iyah tak sah? Sebab tuan-tuan, niat ni sebutan ke? Tak. Niat ni bacaan ke? Tak. Niat ni perkataan ke? Tak. Maka niat ni apa? Kata ulama, niat ni lintasan. Tak ada rupa, tak ada bunyi, tak ada suara, tapi dia ada. Tak ada bunyi, tak ada rupa, tak ada suara, tapi dia ada. Maka ulama kata, kalau boleh terpecah di atas dua perkataan, maka dia tak jadi lintasan, dia jadi perkataan. Sebab tu ulama kata niat tauzi'iyah telah merosakkan sembahyang. Dah. Faham balik ibarat? Ulang balik. Biar pening sekarang tuan-tuan. Baik. Kita tak ada niat ni bukan perkataan. Tuan-tuan nak refresh diri tuan-tuan. Aku ni selama ni aku sembahyang berkata-kata tidak. Tuan-tuan nak uji bukan payah. Ketika raya Cina besok, tuan-tuan balik kampung, cuba singgah untuk sembahyang jamak qasad. Kalau tak berbola hati, aku sembahyang fardu zuhur dihimpunkan dengan asar 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Berbola hati, berpusing-pusing nak cari sebab tu dalam masalah jamak qasad, dalam kitab Matlab ulama bagi kaedah yang paling mudah dalam kitab Matlabul Badrin wa Majma'ul Bahrain, ulama dah bagi kaedah yang paling mudah. Kalau jamak takdim, tarik asar bawa ke zuhur, niatnya begini: aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian tengah sembahyang ni, aku nak himpunkan zuhur dengan asar. Bukan bercakap batas sembahyang, tapi gerak pada hati niat. Aku nak himpun zuhur dengan asar. Bercakap ni ketika bila masa, selagi belum bagi salam. Dah bagi salam, sunat anjak selangkah. Dalil, Nabi pernah bersabda, tiap-tiap tempat sujud kelak besok bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Sebab tu sunat berganjar, bukan wajib dah. Asar pula, Allah, aku sembahyang fardu asar 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Habis sembahyang jamak qasad. Itu kalau takdim. Kalau takhir lagi mudah. Tengah bawa kereta jam 3. Pakat-pakat niat jamak belaka ni. Contoh bagi tahu bini semua anak-anak, semua niat nak himpunkan zuhur dalam waktu asar. Sampai di Perapuh waktu asar. Nak pilih zuhur dulu pun boleh, asar pun boleh. Tapi nak afdal kita ambil asar dulu baik. Sembahyang asar. Niatnya bagaimana? Mudah. Aku sembahyang asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak kata jamak dah. Sebab jamak telah kita kata pada waktu zuhur tadi. Lepas tu sembahyang zuhur, aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kan mudah. Kenapa mudah? Sebab kita mengaji. Baik. Jadi kesimpulan, bila lafaz ni bukan perkataan, bukan pertuturan, bukan sebutan, maka kalau terjadi di atas 2 perkataan, maka ulama kata tak jadi lintasan, maka jadi perkataan. Maka bila perkataan, dengan kerana inilah membatalkan sembahyang dia, tidak mengesahkan sembahyang